Bila pakai ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afriq alaina sabran wa sabit aqdamana wa sunna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, mengaji kita tersangkut sekejap beberapa 2 bulan mai balik. Mengaji ni kalau sangkut mai balik dia timbang cayak satu macam. Namun kita lagi mana hayat di badan Tuhan bagi, lagi itulah kita cuba cari nur. Nur ni maksudnya ilmu. Nurullah la yuhda lil asi. Nurullah, nur Allah ni maksudnya ilmu Allah, la yuhda, tak boleh dapat kepada orang yang alul maksiat. Jadi kita ni boleh main tang sini ni, sekurang-kurangnya ada dosa kita, dengan kita mengaji dia gugur. Dengan ada benda tak elok dia gugur. Itu je kita harap. Kita harap akhir-akhir hidup kita ni Tuhan kasih sayang kat kita balik. Tuhan ampunlah dosa kita balik. Kalau kita nak kira, tak dengar Muslimat tak dengar. Dengar. Oh, yang ni pula pakai 2. Dengar. Kini aku sendiri saja. Boleh kan? Okey. Dia pelan-pelan je ni maki dia betul kata kat aku, dosa tanpa kata kan? Jangan cari dosa, Ustaz pun jangan buat dosa. Okey, sama-sama. Baik, maka kuliah kita duk pakai kitab ni bagus, Rahiq Makhtum kan? Kitab ni semua orang sunnah kita suka baca. Jadi ustaz-ustaz dengan 2 bulan sudah, tajuk dia keyakinan kepercayaan bangsa Arab. Kita bila mengaji kitab ni, kita tengok orang yakin, orang percaya bangsa Arab ni benda merepek. Benda apa? Mereka yakin tokong tu, mereka beriman dengan Tuhan. Mereka kata Tuhan ni wujud. Betul tak? Kita dah ambil dah mengaji dah. Betul tak Ali Matul Sa'dia? Kita cerita panjang dah, sampai drama-drama semua buat. Nak bagi faham kuliah ni dengan bangun, dengan berdiri, dengan drama, dengan berlakon, semua cukup. Nak bagi kita ni seronok dengan kelas. Sampai macam tu kita buat. Tempat. Nak bagi tajuk dia ni becak. Tengok tajuk kita faham. Tak payah banyak kali ustaz ulang. Kan? Daripada tajuk dia, tengok Nabi SAW kata, orang tu yakin, orang tu percaya, dengan tokong cukup kuat. Nak keluar fahaman dia, jangan percaya benda tu bukan senang. Quran dah mencetak ayat demi ayat, tapi benda-benda macam ni kita baca agak sedikit memboringkan kita. Namun dia tak boleh jadi benda subjek boring. Dia bukan ceramah, dia kuliah. Kuliah ni nak tahu, nak reti macam mana Rasulullah tu duduk di Mekah, dia baklok semua khazanah yang karut-karut ni semua tu. Kerja agama bukan satu kerja yang senang. Dia kerja hati, meres hati, yang duduk di hati dan duduk di kepala. Nak bagi betul hati dia fokus untuk Allah, nak bagi otak dia ni fikir tentang kebesaran, nak keluar benda yang tak elok, masuk benda elok. Itu bukan benda senang. Bukan satu benda yang senang. Nampak tak? Allah, bila kita mengaji kitab Rahiq Makhtum ni, kita tengok saja benda tu, kita kata ya Rasulullah, ya Rasulullah, betapa hebatnya dakwah dia. Jadi kita baca kitab ni daripada awal, baru kita nak masuk tentang keturunan dia. Sebelum nak kenal keturunan, hang tengok Nabi beranak di Mekah, keliling penuh dengan gila-gila. Dia nak Allah lahirkan dia, suruh dia tukar semua keliling tu. Maka kita pun duk mengaji kitab ni, tadabbur kita dalam semua adik-beradik, Allah bagi kita erti, faham lebih banding yang lain. Apa plan hang, apa cara hang nak bagi dia, dia paling dapat macam hang.
Itu dia mengaji. Tengok ni, Rasulullah kalau semua dia seorang yang reti. Adik-beradik dia, pakcik dia, semua payelo pun tak tahu, apa pun tak tahu. Tapi Allah suruh dia sungguh-sungguh beritahu. Ni kita nak pergi esok ni, katalah umrah kan, kita nak tahu semua perjalanan tempat Mekah sendiri. Nak minta Fadilatul Syekh apa nama, Mufti Imam Syafi'i keterang kat kita. Dia kan ada kelebihan bab tu, bila dia cakap sikit kan ada sentimental dia sikit. Kita dengar sama-sama. Mari kita buka sudah. Mari kita buka muka surat 32, dipinjam buku Pak Amir tu. 33 Ustaz. Ada tanda. Oh, ada tanda. Ada hari bulan. Yes. Pak Amir terus buka muka surat 33. Sebelum pada tu kita ambil 1, 2, 3, 4. Yang keempat, yang kelima kita dah mengaji dah. Kita dah cerita berkenaan dengan taqarrub kan. Dia kata apa? Kami nak dekat dengan Allah Ta'ala, kami percaya Tuhan, cuma kami letak tokoh ni dia perantaraan. Asal kami dosa banyak, kami nak straight dengan Tuhan susah lah. Jadi kami perlu tokoh ni. Tokoh ni lah kami cerita, dia lah berpi ke Allah. Sedangkan dia duk keras macam tu, apa pun tak. Ini nama dia hidayah Allah. Boleh kan? Bab yang kita dah ambil dah. Hari ini pula dia ambil bab berkenaan dengan muka surat 33 yang ke-6. Ada kita Rahiqul Maktum. Oh, yang lain ni buka lah tengok. Banyak orang duk mengajar kitab Rahiqul Maktum. Di antaranya, Ustaz tak mau ulang yang lepas-lepas. Depan sembelih untuk apa nama? Depan sembelih bahagian untuk mereka, bahagian untuk Tuhan lah gunung, bagi pada Allah. Last sekali tak bagi kat tokoh mereka. Jahat dah. Nak bagi ke Allah, dia bagi untuk diri dia, dia bagi sebahagian lagi untuk Allah. Tiba-tiba ni macam mana ke Allah tolak, bagi kat tokoh dia. Nampak tak? Iftara ala Allah. Buat satu benda kurang ajar. Tak ada. Terang-terang dia buat. Terang-terang dia buat, nampak tak? Maka kita duk tengok macam ni, kita kata angkat tangan syukur, aku beranak mak bapak yang Muslim, aku tak terdedah dengan benda gila-gila. Cuma kita ni peluang nak dapat hidayah, nak baik hidup lebih cerah berbanding dengan dia tu. Betul tak? Namun nikmat yang Tuhan bagi ni kita tak reti, kita tak tahu. Fabi ayya ala'i rabbikuma tukazziba. Apa lagi nikmat amal? Apa lagi nikmat amal? Hang beranak rumah tangga Islam, keluarga semua elok. Hang nak kena agama lebih mudah banding dengan depa. Banding dengan depa. Tadi program mu'allaf ramai. Ada program mu'allaf kan di rumah. Dia nak fahamkan orang dia. Penat. Kita tak tahu mana pun suruh mai. Itu pun saat nak mandi. Lepas habis dia mandi mat, kita kuliah pun habis. Contoh, sambung yang ke-6. Di antaranya lagi dia kata ritual memang menjadi trend daripada. Dia kata bahirah. Ni Quran sebut. Kadang-kadang kita ni nak kena belajar, bahirah tak bahirah. Hang kena ambil tahu. Hang kena ambil tahu benda yang Quran sebut ni sampai hari ni ada lagi. Walaupun tak berlaku dekat tempat kita, tempat orang lain, tempat kita dah berlaku. Kalau kita tengok orang India, dia ada. Orang Cina pun dia ada. Bukan Indonesia, benda ni semua ada. Dia nak sembelih kerbau, nak sembelih lembu, nak tengok yang tu yang ni, binatang mana boleh tunggang, binatang mana tak boleh tunggang, binatang mana tak boleh makan, semua dia ada. Rupa-rupanya yang dia buat drama tu, drama hak dulu. Drama hak dulu sampai ke hari ni tak habis-habis lagi. Yang Quran sebut ni, di antaranya lagi ritual memang jadi daripada kata bahirah. Apa dia bahirah Ustaz? Buku ni dia punya tulis, Ustaz ambil satu. Bahirah ni ialah satu binatang ternakan yang dilarang. Dia larang dia dan pantang untuk membuat sebarang kerja. Binatang ni dia jadi hiasan saja. Dia berak, kita pergi makan, berak kencing. Kita tengok dia, dia tengok kita. Tak tahu apa. Ternakan ni dilarang, pantang untuk dibuat kerja.
Jangan tunggang dia, jangan ambil dia masuk dalam apa nak dulu masuk dalam petani kan, apa panggil, pajak, menjajak ke apa pun jangan bagi dia buat kerja. Tidak ditunggangi dia, tak boleh kita tunggang dia, tidak boleh kita minum susu dia, biar dia meleleh macam tu. Tidak diambil bulunya, apa yang dia ambil sebagai tanda dibelah tak dekat telinga dia. Kita belah sikit, tanda ni nama binatang bahima. Bahima. Kita mengaji, nanti kita pergi di Indonesia, kita tengok, bukan dekat Indonesia, kita tengok bangsa kita pun ada di sini, jenis kita. Ini tamu, ini Tuhan punya, jaga saja. Susu tak boleh makan, apa, ambil susu tu buat kat Tuhan dia. Dong 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 dong, contoh kan. Jadi bila kita belajar apa yang kita belajar, betul lah tu, tak boleh ambil susu dia, ambil susu letak, pergi bagi balik kat Tuhan balik. Jadi bila kita tengok orang tu buat, rupanya amalan ni dia bukan buat saja-saja, dan keturunan tu dah ada dah. Maka ejen syaitan untuk menghidupkan suasana gila-gila ni terlalu kuat. Tugas kita, ejen kita, pembetulkan keadaan. Siapa yang kuat, sudah tentu arus dia lebih kuat. Masa tu kegilaan ni lebih kuat. Faham tak? Bila kita tengok macam ni, ayat mata Nabi meleleh bila orang tu mati atas agama dia buat macam tu. Orang Yahudi lalu depan Nabi, dia mati, Nabi menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah Yahudi tu jahat yang buat hang? Walaupun dia Yahudi, dia umat aku, mati dalam keadaan kafir. Sedih. Kita jiran kita, baik yang kita tengok semua mati. Esok pagi dia buat zikir kata, sedih tak? Sedih. Tuhan kata, ya Allah, jiran hang mati, apa hang buat? Apa hang buat? Kata, banyak kerja kita kena buat. Jiran kiri kanan kita kan Cina, betul tak? Apa kita buat? Tuhan, saya jadikan dia kawan saya. Pasal Nabi kata penentu kita nak masuk surga dengan jiran. Jiran kata, dia duduk lama sama saya, tak ada apa pun. Saya tengok petang-petang dia buat bingung dengan apa, dia keluar masuk macam tu. Sama saya singgih pun tak ada bagi. Dia pun tak cerita dia pergi mana, dia tak ada. Saya nak tahu, saya nak tanya, mampu dengan bihu, dengan kuih Pasal tu Nabi kata ke Abu Zar Al-Ghifari, Abu Zar, kalau masak kuah tu buat lebih kan, bagi kat jiran sikit. Kalau masak hak first sekali, bukan hak dis, hak jiran diutamakan. Hai, saya ada buat, saya buat, ini bukan daging bahimah, kata dia. Buat. Ini bukan daging Tuhan punya. Okey, kita membuat simple, kata nak bagi sama you. Hari ni saya mau buat itu majlis lah, majlis agama, saya sampai kat you. Dia raih kita. Sekurangnya kita, Tuhan, apa kena buat nak? Aku dah senyum dengan dia, aku baik dengan dia, gila-gila dia pun tahan, aku dah hello kat dia. Apa, jiran kita mesti diutamakan. Allahu Akbar kabira. Memang kalau kita tengok agama ni, banyak benda dah, banyak benda nak buat. Tapi kita kata, Ustaz, dia jenis babi. Boleh kau Ustaz? Tak ada apa, dia tak najis apa pun. Dia tak najis. Yang najis dia akidah dia. Kena peluk wudu kan? Tak ada wudu apa pada weh. Tak ada wudu apa. Hang nak bas hari tu hari Taipusam kan, kunyit semua penuh, kena kunyit. Alamak, macam ada pukul kata tak ada apa. Benda tu tak ada apa, dia tak najis. Kapiak tak najis, yang najis akidah dia. Tak ada apa pun. Rupanya tanggungjawab kita banyak tak? Banyak. Pasal tu kita minta ke Allah Ta'ala, minta dapat hidayah, bagi sihat tu je. Kalau panjang umur sekalipun, tapi kerja agama tak buat, apa guna? Habis kuat duduk di rumah, tak kata seminggu, sebulan, 2 bulan pergi hospital, apa guna? Waste your time. Go pergi buang. Sampai
Pada duduk dalam rumah pun tak boleh buat. Nak baca Quran penat. Nak sembahyang tak boleh. Semua kita minta sihat, dapat hidayah. Kita tak fokus nak panjangkan umur. Waktu ni lagi panjang umur, lagi kerja yang kuat. Minta sihat, Allah bagi sihat, Allah bagi bertemu dengan hidayah. Seronok bila tunggu nak mati je, aku nak jumpa Tuhan aku lah. Dialah bagi kat aku rezeki, bagi anak, bagi keluarga, semua ada aku tengok dah. Nikmat dia tak berhenti. Lah ni aku nak jumpa Tuhan yang bagi pada aku. Hari kematian hari yang seronok bagi orang mukmin. Orang mukmin seronok, itu sudah cukup. Lagi lama buat apa? Tiap hari dah main apa nama, kan? Macam tu rutin kita. Tu dia masuk bahimah. Boleh faham kan? Boleh faham tak binatang ni? Bulan depan tanya balik apa tak tahu. Bahimah tu rahim bahimah, jaga hang, jaga hang nampak dah. Dia kata ternakan, kita senang faham. Satu binatang tak boleh usik, tak boleh buat apa-apa, tunggang tak boleh, susu pun tak boleh. Dia betul-betul binatang ni bagus, binatang yang main daripada Allah. Jangan kacau dia, jangan usik dia, biar dia dengan alam dia. Okey, tanda kat dia sini sikit. Ini binatang nama dia bahimah, haram kita makan, haram kita makan. Yang kedua ni kata saibah. Saibah kamu tengok dalam Quran ni sebut, dalam Quran saibatin. Saibatin ni Allah sebut. Bila Tuhan sebut dalam Quran, kita nak kena ambil tahu. Walaupun Ustaz nak mengaji ni semua ni, binatang ni ada tak? Ada, hang yang tak tahu. Hang yang tak tahu. Yang ada binatang yang boleh bawa Tuhan, ada binatang tak boleh bawa Tuhan. Nampak tak? Tempat kita mungkin sikit. Kalau pergi Endul, Allahummah, binatang ni memang diutamakan. Sial tak sial, elok tak elok, memang. Saibah dia kata ternakan yang dinazarkan. Satu binatang yang dia nazar, ni binatang aku nazar, dia kata. Lalu dibiar hidup di antara ternakan. Dia nazar binatang tu, biar binatang tu hidup dengan kawan-kawan dia, ternakan dia yang lain, untuk berhala mereka. Okey, dia nazar binatang ni binatang ku nazar. Binatang tu duduk di kalangan kawan-kawan dia. Binatang ni untuk kepada berhala, kepada berhala. Pasal dia nazar kepada, tidak membuat kerja dan tidak dikata dimakan dagingnya. Apa beza dua-dua tu? Bahimah tak dinazar, tapi saibah dinazar. Tu je. Tak di antara nazar dengan tak nazar, faham tak? Dia kadang nazar, dia nazar kata ini Tuhan Allah punya binatang, aku ambil, aku bagi duduk dengan geng-geng dia. Dia buat untuk kerja untuk Tuhan. Semua benda dia apa semua kita bagi balik pada Tuhan. Okey, nampak Tuhan. Yang ketiga, al-wasilatin. Tengok dalam Quran kata al-wasilatin. Nampak tengok, ma ja'alallahu, ma ja'ala. Tuhan kata wallahi apa yang dia buat tu dalam surah Al-Ma'idah. Tengok buku ni, Ustaz baca terus poin dia, senang kan? Ustaz baca terus. Dia yang ketiga ni, yang keenam, di antara dia kata yang upacara hidup dia apa? Pertamanya bahimah, keduanya saibah, yang ketiganya wasilah. Tengok ayat Quran, tengok tak? Surah Al-Ma'idah, datin nun, tengok ni. Ma ja'alallah, tidak aku jadikan macam tu, aku tak buat macam tu. Tuhan menafikan, bukan main daripada aku. Binatang ni semua boleh makan, sembelih atas nama aku makan. Jangan bahagi-bahagikan macam tu, jangan buat macam tu. Sampai ke hari ini ada benda tu. Pasal tu kita yang nak buat korban ni pada Allah, buat betul-betul. Walaupun nampak binatang ni simple, jangan buat korban tak tentu hala. Sampai kali ini upacara korban kita tidak menuju kepada syariat, hukum sunnah yang betul. Kita tak tepat lagi. Kita disunahkan ambil dia, buat balik, tengok binatang kita, mandikan dia, iyakan dia, dia nak di kenderaan kita. Itu hadiah-hadiah yang sumpah tak mau buat. Pada kita masuk satu bahagian, okey, ada. Dicari mana tempat yang paling murah sekarang. Pergi masuk Kamboja 200, masuk sini 700.
kedekut kita dengan Tuhan. Kita sendiri tahu cerita berkenaan dengan binatang ni mai daripada Qabil dan Habil. Sirah binatang tu daripada Habil, Ibrahim, tengok balik sampai ke Nabi Muhammad sampai zaman. Pasal tu cerita ni Allah cerita balik dalam Quran. Panggil tu jangan buat. Pasal tu nak kena kuliah, nak kena mengaji, nak betul balik. Ini masing-masing pakai baju korban Dewan Syafi'i, tulis baju contoh. Korban Dewan Syafi'i, ambil tulang, pakai bakso, pakai telan. Hang nak mampu dengan tulang dengan hang ditelan sekali. Itu bukan nama korban, itu dia upacara telan, upacara su. Ulama tegur lah, pasal tu ada orang cerdik nak atasi masalah ni, dia ambil seekor binatang, dia sedekah lembu. Ambil lembu dia memakan dekat lengan. Jangan lembu yang melibatkan korban. Sunnahnya bagi mentah. Bagi mentah. Masalah korban tempat kita masih tak selesai. Korban, nazar, kekah, dam. 2 pusing dekat tu lah. Masa tu bila kita mengaji ni, Quran bagi tahu. Jangan buat macam tu. Buat macam tu. Semua orang bila sebut dam saja, daging dam ni dia tak mahu, dia kata daging orang buat dosa. Tak ada kena-mengena. Lepas tu di Tanah Arab dia tak, ni dam yang daging. La hadad, dia buat dosa punya daging aku nak telan. Tak ada kena-mengena. Dia sembelih tu atas dasar dam, daging tu dengan sah, sama dengan daging korban, sama tahap dia. Memang dia salah peguam ni, dia lepas bicara lambat kes mahkamah. Dia kes mahkamah kan? Hampa kan kes mahkamah kan? Okey. Peguam kita benarkan lambat asal dia lawan kes. Ya, dibenarkan lambat pasal dia dapat dan sekeping betul ke tu? Oh, ada yang bagi ke orang tak? Faham tak? Bila kita kena mengaji ni ulama kata hatta wasala ila nazar. Tolonglah mengaji ni walaupun sikit nampak apa tujuan kita mai. You all can understand? Kalau tidak mengaji, tinggal mengaji je. Penat, kesian. Itulah peranan ustaz ni kena nak bagi ertikan, oh ya Allah, ya Tuhan. Kan? Nak bagi faham sampai kali ni nak fahamkan tu. Pasal tu orang kita bila sebut ni daging nazar ni, aku tak mau, aku nak daging korban. Ubadah daging korban ke daging nazar ke, semua daging tu tak ada masalah apa. Pasal tu tempat kita nanti letak package, daging korban harga macam ni, daging kekah macam ni, daging tu macam ni, daging dam macam ni. Pasal tu Ustaz duduk di Mekah yang lama, semua orang nampak kekah, dam, sembelih, harga sama. Kalau 400 bukan yang tabu haji, tabu haji pula. Kalau dam, dia punya 590. Itu semua cari makan. Tak tahulah Ustaz kan, Ustaz bila duduk di dunia lama-lama dia tengok Tuhan, aku nampak ngarut lama aku duduk ni, aku tak boleh buat apa pun. Takut-takut bila lama kita duduk, kita tak boleh tegakkan agama, kita termasuk golongan syubhat, terpaksa juga nak pergi haji. Kalau tak tahu, tak bagi, kena pergi juga, pergi dalam keadaan tahu. Jadilah haji dia kuih pau punya haji nak balik. Ni berapa harap ni, bila kita kata orang marah, tapi hakikat sebenarnya macam tu lah. Haji pau ni banyak, nampak tak? Tak tahu nak kata, bukan kita tak pasal tak dapat pergi, pasal aku tak mau terlibat dengan benda tak elok, tak mau. Tapi pun tak apa. Kalau kita nak terlibat dengan Allah, lebih maha sayang, lebih maha mengetahui. Kita semua elak daripada benda tak elok. Nak buat ibadat, jangan. Ni semua ni duduk mengaji bersama. Pasal dia kata aku dosa macam terpukul. Bukan contoh, aku dosa banyak. Aku dosa banyak. Ni lagu-lagu Hindu kan. Aku dosa banyak, aku terpaksa ambil binatang-binatang Tuhan ni perantaraan untuk aku nak direct dengan Tuhan, tak boleh. Ni semua duk mengaji ni duk mengaji. Maka Allah Ta'ala kata ma ja'alallah, sama sekali aku tak buat macam tu. Tengok Allah kata min bahiratin,
binatang tu. Faham tak Bahira? Datuk Ma'un, faham tak ni? Kan? Wala sa'ibatin, 2. Wala wasilatin, 3. Hari ni kita nak tahu apa dia wasilah. Okey? Aku tak buat benda tu. Biri-biri. Yang ni special. Pasal tu biri-biri, ya Allah tu. Kan duduk tanah Arab ni ghaflatun. Tanah Arab ni dia nanti ambil setiap orang yang mati keluar rumah. Al-Fatihah, dia keluar dari rumah. Keluar mayat, terus ambil sekok kambing sembelih. Depan pintu rumah berdarah dia, elok bagi binatang tu ni, elok dia ambil binatang tu, terus masak dan bagi makan. Nampak tak? Itu dia buat upacara bagi orang mati. Kebanyakan orang Arab buat macam tu. Itu nak kena belajar. Kaitan binatang nak kena belajar. Tempat kita mungkin kita tak nampak, tapi gila-gila tu endon ada. Kita pun ada. Kita pun ada. Ni binatang ni kalau macam ni kan, kalau lidah dia hitam, jangan tegur dia tahu ni binatang ni ada special ni. Nampak dia bagilah dah. Kalau orang hitam kena pula. Kan? Kalau orang hitam selalunya mufti lah. Sambung. Dia kata kat sini. Biri-biri dia kata wasilah biri-biri betina. Sekiranya dia kata beranak 10 anak, boy dia beranak 10 anak betina berturut-turut 5 kali dia beranak macam tu, maka anak itu untuk kaumnya. Anak tu bagi balik kat puak dia, bagi kat puak dia kata. Tapi kiranya anak itu jantan, keluar jantan, maka anak itu adalah untuk berhala. Kalau dia beranak ada anak jantan, bagi betina jantan ni pada Allah, bagi pada Tuhan. Jangan kita makan dengan apa, bagi pada Tuhan. Apa dah? Bagi pada Tuhan. Satu di Indonesia ada cara ni. Ada mana? Yang itu jangan, yang itu jangan, dur. Jangan buat kekahnya. Enggak, dur. Mungkin di sini kita tak perhati, pasal kita ni orang kurang cermat. Tapi bila kadang orang tua-tua dia tak ada macam ni. Nanti dia masuk lepas bab binatang ni, dia masuk bab nak musafir. Hari apa, waktu cabut. Boleh tak boleh? Kelak tak boleh. Musafir hari ni, cabut lagi. Boleh kahwin? Tak boleh kahwin hari ni. Cabut lagi. Dan pada tempat kita ada banyak macam tu. Nak kahwin dia tengok pula apa ayat apa tanah ayat dan gigi angin mana dia ni, angin dengan angin, nanti taufan rumah tangga tak boleh. Pandai lah. Dulu ulama kita tegur jangan bertulur dalam tulis, jangan tulis utusan tiap-tiap hari. Nampak tulis Germany yang tu dulu ada dalam surat khabar. Nanti dia tengok hari ni aku hari kau, dia kata macam ni. Nampak tak? Tu tilik tu yang diharamkan oleh agama. Dulu kita ada, berapa masa tak? Apa-apa pun tak tahu. Sakit jantung tau ngajak apa ni. Semua dia pun tak tahu. Ni bab dia lah. Minum ayat ustaz, minum ayat. Aduh, ya Allah Tuhan, buat macam mana minum. Nanti lepas dia habis binatang ni cara-cara nak dekat dengan Tuhan. Ni semua ni duk ajak ni. Sebelum kita nak kenal Nabi, tolong faham keadaan situasi Nabi main macam mana. Dengan binatang, dengan tilik, dengan baling batu, dengan yang tu nasib. Allahu Akbar. Keliling Nabi. Nabi nak ajak Allah. Sebab dah dalam masa yang sama elok upacara daripada tawaf buat gila aja, Allah bagi Nabi masuk. Nabi tidur. Allah bagi tidur ke Nabi. Allah tak benarkan Nabi tengok semua benda elok. Allah pelihara Nabi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi yang hadap. Nabi kata Allah yang ajak didik aku, Allah pelihara semua. Nabi ni special. Kata tu di kalangan bila sebut macam ni, orang dia kata Nabi tu dia bukan manusia macam kita, dia luar biasa. Dia apa? Kita pasal Nabi kata ana mislukum, aku macam hampa juga, tapi kelebihan aku Allah jaga aku. Termasuk dengan orang beriman macam apa semua ni. Kita ni semua kelainan dengan orang lain. Pasal apa? Tatanazzala ada kita baca ayat tu je, iqamah kan, istiqamah. Orang istiqamah ni aku datangkan malaikat macam apa ni semua. Cukup masa dah tahu dah nak main. Istiqamah ni
malaikat bersama dengan apa ni? Ayat Quran. Tak boleh kita nafikan. Tatanazal, aku turun malaikat jaga hang. Siang malam pagi petang malaikat ada ke hang, kiri kanan depan belakang. Quran. Sampai malaikat tu kita, la takhafu wa la tahzanun. Jangan takut. Jangan sedih. Bila kita pegang agama, kadang-kadang dia jangan takut, jangan sedih. Wa absyir bil jannah. Hang tahu tak aku nak bagi syurga ke hang? Sudia. Kita yang beriman istiqamah ni tak apalah. Bulan ni tak nak sampai bayar elektrik, air bayar. Tak apa. Jalan Allah. Kita istiqamah. Ada orang dia bayar. Ada orang dia cuma tengok. Okey, istiqamah dia tengok aja. Ada orang dia peduli. Apa dah? Itu semua istiqamah. Apa tolong bila main mengaji ni buka dada seluas-luasnya. Nak bagi ke Allah. Bila nak bagi ke Allah dengan hati kata nak buat, nak praktik semua tu. Bila kita boleh buat, jangan tengok orang. Kadang-kadang kita geram tengok orang. Kita kata kita dah buat ni, depan ni tak ada hati pun. Subhanallah, subhanallah. Oh, Tuhan nak tengok keikhlasan dia. Handa ikhlas, biar pergi kat dia. Semua orang memang dia tak peduli. Dia tak tahu apa pun. Walaupun dia pegang jawatan, tak ada apa. Dia rasa macam tak ada apa nak pada. Dia nak check ke, dia nak tengok ke, dia nak maintain ke, apa ke. Ni semua agama aja. Mengaji dah hebat. Sebab sikap peduli tak ada agama, tak ada. Jadi kita ada benda macam tu, angkat tangan. Bang, geng-geng kita ni ramai kat 8-7 orang. Tapi dia nampak yang duk bagi hidup 2-3 orang. Tapi tak apalah. Kita duk nampak ni berimpun ramai. Berimpun ni ramai. Tapi bila ramai juga pula duk nampak lihat macam-macam. Tak apa. Faham-faham sudah. Bukan semua manusia jiwa dia yang ada sensitif macam tu. Mana? Inilah kuliah nak kena tegur semua benda. Kita tahu. Jadi bila kita buat, kita ada ikhlas. Tapi kita geram dengan sahabat kita, jadi link tadi. Kita aja kena, oleh habis hilang sikap ikhlas. Kata memang ustaz macam tu juga, aku pun benda. Kita saja dunia dia sallallahu alaihi wasallam. Benda tu bukan senang. Nabi istiqamah. Yang Nabi ni Allah bagi dia. Pasal tu malaikat la takhaf, jangan sedih. Terus hang dengan cara hang biar. Kadang-kadang dia main kacau bisikan mai. Tengah bisikan mai tu malaikat pun kata kat kita, jangan hang terus. Hang tahu dah cara anak masuk syurga dengan cara ni lah. Istiqamah yang tu yang ni. Siapa tak dia tak boleh. Pasal Allah tak buka minda dia. Bandingkan kita ni peduli dengan dia tak boleh. Dia tak boleh. Dah bagi kunci dah. Bagi kunci. Dia kunci pun tak mat. Kita ingatkan dia sakit, dia tak sakit. Dia melenggang. Dia tengok beli karipak depan tu. Mana? Tapi kita kan. Setiap orang dia dengan cara dia. Kita jangan. Bila kita nampak ada sikap ya Allah bagi istiqamah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak mengaji, semua orang boleh mengaji. Nak beli kitab, boleh mengaji. Tapi nak beramal dengan apa yang Tuhan suruh, alamak, ni dah wasilah ustaz, wasilah. Faham tak? Wasilah daripada biri-biri. Dia beranak, tina okey. Mai beranak jantan, anak jantan tu ambil bagi kepada Allah. Okey? Sebab tu kita ada kad, nama dekat wasilah. Ulama tegur, jangan ada kad macam tu. Apa tujuan hang buat? Kan ada orang buat kata kad wasilah untuk kad, kita kata kad wasilah ni bil birri, ta'awanu bil birri wa taqwa. Kad wasilah bil birri wa taqwa. Maksudnya Indonesia buat, kita ada jemaah kita yang tidak mampu pergi haji, namun kita kumpul, kita bagi dia pergi, nanti kita pula pergi. Cara macam tu saya tak faham. Dia termasuk kategori tak mampu. Tapi Indonesia ni kebanyakan orang pergi haji mudah-mudah bagus. Haji ni mudah lah. Bila umur lanjut tak payahlah, stop lah. Tak boleh buat apa-apa. Anak meluntar takut-takut dia lontar ke, dia lontar dia Ustaz tak tahu. Kepada letih kerja haji ni. Bila sampai di Muzdalifah 70% kita punya down dah 70%. Cuma sikit nak masuk melontarnya. Masa tu Indonesia dia buat apa tu, wasilah kapakat. Maksudnya tahun. Pada tahun dah wasilah ni dalam bab ni dia kata ialah bila dapat biri-biri kan betina, bila jantan bagi kat Tuhan. Allah kata aku tak suruh buat macam ni, tak suruh macam ni pada ham. Dia kata ham dengan wala ham dengan Quran ni. Quran, tengok ayat Quran,
Usul baca ayat Quran ni apa dah? Hamil unta jantan. Unta jantan. Orang Arab cukup ra'i unta Allah dipanggil benar. Unta jantan dia kata. Kalaulah darinya dapat dilahirkan unta jantan tu, daripada benih unta jantan dilahirkan 10 dia kata ekor anak betina berturut-turut daripada mana-mana unta betina, maka unta jantan itu dilarang dia kata bagi sesiapa menunggangnya. Ni pening tak pening apa mengaji sudah. Istilah di sini memang susah nak faham dia. Dia ada unta jantan benih tu bagus, bakar tu bagus, tak boleh kita makan, tak boleh apa, tunggang tak boleh. Dia untuk berkawan dengan betina bagi beranak sudah. Okey, dia ni bagi betina sudah betul. Dilarang bagi sesiapa pun tunggang dia. Bulunya tidak boleh kita potong. Unta dia kata seumpama ini akan dibiarkan hidup, dia kata bersama kumpulan unta-unta dan tidak digunakan untuk apa-apa manfaat selain daripada untuk mengeluarkan bakar. Jantan ni biar dia bagi makan, naik tak boleh, kacau tak boleh, semua tak boleh. Dia duduk di kosong sahara, biar dia bagi beranak orang sudah. Ini nama dia ham. Ini juga hak milik Tuhan. Keempat-empat benda ni special dia kata. Apa nama dia? Quran kata sini bahira. Dapat tak? Yang kedua pada saibah. Yang ketiga wasilah. Yang ketiga ham. Ni semua ni menunjuk ni. Pada rom wala siba, ni semua senang bahasa faham. Kalau tidak nak pergi faham apa, tak tahu macam mana. Ini zaman ni kita tak duduk, tapi sampai kali ni cuma cara dia bertukar. Tapi gila-gila tu ada. Gila-gila tu ada. Kalau saya nak tengok upacara ni ada kat Indon. Dia main satu musim hari, dia tengok kebau dia. Kebau yang jantan, kebau yang ni nampak ada. Apa kita tengok upacara tu? Di mana di Bapak tengok upacara sembelih kembang di Indonesia? Bali. Di Bali. Bukan ada satu tempat lagi ada. Ya Allah, Bali ni tak pergi pun tak apalah. Tempat syirik, tempat kotor, tempat kuman, tempat semua tak ada hidayah. Senang sebut. Kalau live ni sampai ke sana pun tak apa. Dia kata, you tak boleh masuk Indonesia dah. Apa aku tengok live ni? Memang mengarut, betul tak? Memang mengarut. Tu peranan ulama Indonesia ni banyak sangat. Dia pun tak boleh main. Lepas tu Indonesia dia tak boleh berhenti kau upacara menari. Ya la la la, ya la. Gila tu pun ada juga. Aduh, Indonesia kita tengok dia menari kita Allah. Rock pun ada lagu cetak Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita kata ni apa punya konsert ni? Apa tengok? Ustaz nak tengok, ya Allah, yang ramai anak perempuan Allah, malaikat ni syaitan ke apa ni semua ni. Kita boleh jadi tahap tu, tapi duk jaga. Pasal tu kendang-kendang ni kita kata ala kadar sudah. Kita sekadar kendang, kita takut bila lama-lama lah ni kendang di masjid tak benar kadar. Alhamdulillah di Selangor bergendang dalam masjid tak boleh dah. Dia bergendang, dia riuh nampak dah. Dulu dia main dengan deng je. Dia main dengan yang tu je. Dia main yang tu je. Dia merebak pergi. Nampak tak? Tapi Allah jaga bumi kita lagi. Tapi di Indonesia habis. Dengan upacara gila dia, dengan syirik dia, dengan wali songo dia, Allah bantu. Cuma orang kita ni, orang Malaysia ni, dia tak boleh buat di sini, dia buat di luar. Macam muslimat, dia pakai sembah hitam, bagus tak nafikan. Dia pakai hitam, dia kena nyanyi tarimnya tarim, tarimnya tarim, tarimnya tarim. Lagu dia apa? Ustaz nak apa lirik ni? Bukan lirik ni, lirik Ustaz sendiri, bukan dia punya. Tarim kan? Nampak tak bergelar esok ni anak cucu ampau weh. Hampa tengok satu kumpulan tiap bulan bergelak nak mampu. Satu kumpulan ni mai pula yang lain. Sampai dia kata bumi yang penuh keberkatan sini. Sampai dia kata lebih baik daripada Mekah dan Madinah. Aduh. Benar risau tak? Risau sebab ada syekh dia tertentu tak pernah pergi Mekah, tak pernah pergi Madinah. Asal Nabi kata bumi ni elok, asal apa kena keluar pada bumi ni?
Bumi ni ada barakah ni. Kenapa nak keluar walaupun sesaat? Ceramah tu dibuat rasa tak sesuai. Rasa tak sesuai. Macam mana bumi tu ada keberkatan? Sudah tentu yang paling baik daripada bumi tu tak lain tak bukan Mekah, Madinah, lebih baik daripada bumi kita. Macam tu kena sebut. Tapi ceramah yang kita rasa, kita nampak dah hulu ni melampau sangat dah. Tapi macam mana hulu, macam mana melampau pun dia dapat kedudukan juga. Maka Nabi kata kalau itulah cara dia, maka musibah. Negara kita ni hak gila-gila, hak benda yang bertentangan dengan agama, yang tu dapat tarikan yang ramai. Sampai dia cerita elok kita ada masalah ni, tak tahu nak selesai masalah, selak kain ke selak terai? Selak terai. Tanya kat Nabi, dan jawab, sampai tahap tu bertambah. Itu pun laku lagi. La haula wala wilayah ustaz, la wilayah. Dah minum bismillah. Macam tu yang situasi kita dengar, kita kena bimbang weh. Kita kena bimbang keadaan tempat kita ni dengan kesyirikan, agama jadi tak elok. Bangsa Melayu kita rasa fed up. Kalaulah undang-undang Malaysia ni boleh bagi kami yang murtad, kami nak murtad. Kami rasa Islam ni tak bebas. Allah bagi kebebasan, dia yang tak bebaskan kami. Allah bagi babi, siapa dia haramkan? Biar kami nak makan. Allah bagi nafsu untuk kami berzina. Kau siapa nak halang kami? Pasal nak halang kami? Biar benda tu. Mulut lidah ni keluar daripada bangsa kita sendiri, betul tak? Sedih. Satu ustaz kata tadi pagi, kena ada undang-undang ni oleh ahli Menteri Agama, JAKIM, semua ni kena bincang macam mana nak sekat mulut lidah yang menghina agama ni. Undang-undang ni ada. Undang-undang bila tegur sedang berlebihan sultan kena tangkap. Tapi bila orang maki hamu tak ada agama, apa tindakan? Maki hamu tak ada agama, dosa lah. Bapa saat kita tengok bangsa Sing boleh kumpul duit pertahankan budak perempuan tu 20,000 betul? Bangsa asing Paris. Apa tengok sendiri, apa nak jadi? Bela dia maki pelakon agama. Kalau kita cakap sikit tentang negara Kesultan, boom, dia main dandan, tak ada yang kita turun tangga dia main dah. Sedih tak? Ni live, aku dah buat macam mana dia benar-benar. Masjid tak lagi bercakap, takkan ni tak cakap, ni lebih dah kita benda agama. Ni semua okey, kita cakap macam tu masuk Quran kita apa? Walakin. Baik, boleh faham kan tu? Faham kan 4 binatang ni? Hari ni Ustaz nak ajak tentang 4 binatang ni je, nak bagi kenal je. Kena binatang senang, dia kata okey. Baik, sambung. Dan Ustaz baca sikit lagi. Okey, tengok. Maka Allah Ta'ala kata, walakin, akan tetapi aku tak buat dah 4 binatang ni bukan daripada aku, tapi semuanya bangsa ni kata ni semua untuk Tuhan. Tipu, bukan untuk aku pun. Aku tak pernah minta seekor binatang untuk aku. Dia kata ada yang habis untuk bagi ke Allah. Kambing Allah ambil pada atas, Allah turun balik. Kambing tu dia yang dia bagi, dia kata zukur. Nampak tak? Macam-macam dalil daripada ada. Kita awas. Walakin, akan tetapi alladzina kafaru, akan tetapi Allah Ta'ala kata mana? Akan tetapi orang-orang kafir itu Allah kata yaftaruna 'ala Allahi kadhiba. Yaftaruna. Walakin, apa baca Quran kan di sini ada kata tadabbur kan? Agak bagus. Walakin, duk mengaji setiap hari, kenalah faham. Walakin, akan tetapi apa dia? Alladzina, mereka siapa? Mereka yang jadikan binatang-binatang tu lah kafaru, mereka ni kufur dengan Tuhan. Depa yang reka-reka, Allah kata yaftaru mereka. Aku tak buat pun. Alallahi kadiba, dia kata ni semua untuk Allah. Allah yang suruh buat binatang untuk Tuhan. Tak, aku tak suruh. Yaftaruna, dia tipu, mengada-ngadakan Allah atas Allah kazibah, menipu kepada Allah. Okey, asalkan kita dah ngaji dah ambil yang ke-6. Dia kata binatang ni untuk Allah, makan untuk Allah.
Elok-elok nak pergi ke Allah, live ini berpergi kat Tuhan apa? Tadi kata nak pergi ke Allah, terus pergi kat tokon. Yang tu nampak bohong dah. Macam ustaz dulu kan, kami sekolah Francis Slide dulu, kat depan tu ada tokong dekat Francis Slide nak masuk. Bila balik-balik kan kadang-kadang mereka bagi apple ke apa, kan ambil lah apple lah. Kita sekolah tu ambil apple. Lagi satu dia suka bubur apa nama, biskut yang hantar dia tu macam manis-manisan, kecil-kecil kan, apa dah? Cantik cak ais kan. Kami cekok je tu buat balik. Makan tak kembung pun tak apa pun. Enggak. Makanlah benda tu sana dia keluar gigi hang. Gigi aku dah elok pun. Dulu mana kita reti. Dia letak pisang. Kami balik sekolah Fazil Silat dulu. Kami duduk hari yang semayang kan, orang kat bagi dalam plastik. Dia letak, ambil lah biskut apa bawa balik. Kadang-kadang buat balik di rumah, mak apa tak tanya, mak ni ada orang bagi telan. Semua rumah makan hak tokong, semua tak idea pun. Tapi bila kita dah reti, tak boleh. Benda tu tak boleh. Kita tak boleh makan satu benda yang ada unsur syirik, tak boleh. Dulu tak reti. Alhamdulillah nasib benda tu mungkin tak sangkut. Kalau sangkut, pasal sangkut sikit-sikit dia nak apa lagu-lagu mereka tu. Wa aktsaruhum, maka Allah Ta'ala kata wa aktsaruhum, kebanyakannya manusia bila kita terang macam ni, pasal tu manusia di akhir zaman tak mau ambil tahu. Wa aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakannya mereka ni tidak menggunakan akal fikiran. Orang yang duk sembah tokoh, duk sembah binatang, kebanyakannya mereka ni dia tak guna otak. Kalau dia fikir otak balik, apa mereka ni? Sayang tak? Allah bagi otak special. Satu bila mana kita nak berzikir Subhanallah bihamdi subhanallah, dua benda Allah bersih. Anda ada saya keluarkan benda tak elok, pemikiran tak elok Allah keluarkan. Maka tu subhanallah bihamdi cukup bagus jadikan zikir pagi dan petang 100 kali. Cuba mula-mula kita sebut dan lama-lama kita hayati dia. Subhanallah bihamdi, sangka baik dan keluarkan semua benda tak elok di sini dengan sini. Minta Allah jaga otak kita, sangka baik. Masa kita semua dekat nak mati. Bila nak mati, Allah tunjuk satu benda yang luar biasa. Tak keluar menolak Allah kamu jadi keluar sedih. Kita nampak satu benda yang menggerurkan, nanti kacau kita. Tapi amalan yang soleh, pasal tu dia tak jadi orang soleh. Semua keliling benda baik. Tahu tak, bila kita nak mati nanti, kepanasan macam-macam datang, dia kacau kita. Dia kacau kita kepada, tapi kesan daripada amal ibadah kita, insyaAllah kita baik. Masa tu kita luar perasaan luar biasa. Otak kita tak cantik ya Tuhan, hati kita tak cantik ya Tuhan. Baru kita tahu perkataan subhanallah wa bihamdi tak wujud di hati dan di kepala kita. Orang yang biasa sebut subhanallah wa bihamdi ini sangka ya Tuhan, dia kan sakit. Dia sakit dia Tuhan nak bagi dah umur dan 62, bapak pun bapak dan ibu semua gambar ya. Bapak pun dah kena bermak bypass kan. Tapi peringatan ibu kira waktu tu boleh tengok operation semua dah tak ada, tapi bapak Allah bagi lanjut lagi. Nak tengok apa, nak berhenti balik, nak pesan kamar apa, jangan lupa dari korang, jangan ni semua kita kena ada je tu. Ni semua dia dapat. Kalau dia main sekali lagi, yang bapak tak boleh nak jalankan. Betul apa? Perjalanan bapak untuk menuju ke Allah. Hidup pima ni umur dah main 60. Satu umur yang ulama kata dan bersedia sangat-sangat menghadap Allah. Umur 60 dah buat apa dah? Pulut lidah bagi cantik, bagi orang suka, bagi anak cucu dia suka. Kadang-kadang bila kita tua ni tak boleh nak tegur sama anak-anak. Takut dia benci kita. Bagi dia tak suka dia tu. Terlalu sangat kita doa ya Allah. Kadang-kadang dia panggil dia buat tengah malam ke-12 hari. Nak tegur sangat kita. Wah, tak tahu. Kita semua kena jatuh. Lepas anak cucu, lepas tu menantu, tiba-tiba macam semuanya menantu kan. Ramai semua. Kita tak tahu macam mana. Ibu tahu tak, kita tak tahu. Cuma angkat tangan Tuhan, macam mana aku didik anakku elok, macam tu aku nak menantu yang terbaik. Bukan apa dah.
nak bagi kahwin di zuriat yang elok, keturunan elok. Esok aku mati, aku ada anak cucu aku pun sampai. Yang tu orang Islam berkahwin. Nak boleh lepas tanggungjawab Muhammad kita untuk nak jadi anak-anak kita jumlah dan telah Allah dikumpulkan. Tu je. Bila kita dah tua, kita tak mahu tertukar-tukar sangat. Itu orang benci. Bapak dia boleh tak? Bapak dia boleh. Bila anak cakap setak ni, sampai makan boleh balik mata ingat dia. Bila kita tua, sensitif dia kuat. Dia panggil budak dia main. Kita kata ni yang tak ada pun. Allah bapak nak terima kat bapak selalu ke? Bapak tanya nak ada telefon kat aku. Boleh, bapak pun lepas lah. Tak apa, tak balik. Ya Allah, kita tanya sikit je. Tak boleh kan telefon aku. Dulu masa kecil dia cakap, dia masuk EU, dia dah pandai, dia cakap duit, dia tahu duit kat kita, dia sudah tutup mulut. Tutup mulut sudah lah, dia tak boleh lagi. Padat. Dia dah, di suasana ni kalau kita duduk atas katil, sedih lah aku. Anak-anak tu tak takut ni, rumah meleleh. Tekanan masa tu kita tua. Dan tua tak larat. Pemikiran semua tak larat. Kalau aku larat, aku nak motor aku keluar. Tak larat. Aku tak masa nak. Dia tak larat. Dia perlukan berapa lama kekuatan pada masa tu, tekanan. Masa tu kita selalu nasihatkan anak kita, mak bapak esoknya kalau terbuat apa untuk kasih sayang. Bila beribu saja duduk makan petang kan bersembang, mak dengan bapak dia tegur untuk sayang apa. Kalau tak sayang tak buat macam ni. Kadang-kadang nak piantak balik KL tu pun nak berjam-jam balik. Kenapa? Kadang-kadang kita buat macam tu, ada anak otak dia terbuka, ada anak dia biasa. Nak balik kampung, bapak kenatan, mak kenatan. Boleh buat. Itu semua kita kena bermak. Kebanyakan manusia Allah Ta'ala kata kita layak hidup. Banyak manusia ni kena otak dia tak ada bersih. Ini ayat Quran disebut. Maka main pula ayat yang lain dia kata apa? Satu ayat lagi. Kita ambil dua sikit dekat ini. Wa qalu main pula kalau dalam perut pula, kalau binatang turun dalam perut macam mana? Dibincang di kalangan ulama. Pasal tu berbincang dengan binatang ulama sampai ke fiqah. Kan? Contohnya ulama mereka kata apa? Imam Abu Hanifah. Kalau binatang tu kita sembelih, tengok kita sembelih, anak ada dalam perut. Dia bagi kat Syafi'i, dia kata. Dia bagi kat Syafi'i. Orang Imam Abu Hanifah cakap macam tu bukan atas dasar perli dah. Sebagaimana Imam Syafi'i, kita sembelih mak dengan anak-anak boleh makan. Tapi mazhab dia, tak, mak saja, anak kena buat. Saya tak sembelih, kena sembelih. Itu satu. Bagaimana Imam Hanifah, dia bagi kat Syafi'i. Hakikatnya boleh tak? Boleh. Kita sembelih mak dengan anak-anak boleh makan. Dalam bab ni rupanya dalam fiqah bincang satu sudut. Dalam bab ni dia masuk dalam bab kesyirikan. Wa qalu, dan mereka pun berkata lagi. Ini tak habis lagi ayat ni. Kita nak bincang masalah binatang. Bulan depan kita nak bincang pula pasal apa? Tilik-tilik pula. Tilik-tilik, step by step. Kita nak tengok macam mana Rasulullah main dalam keadaan masyarakat dia. وقالوا لبردا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. Apa dia kata apa? Mereka berkata apa yang ada dalam perut, ma fi butuni, apa yang ada dalam perut hadhihi an'am, binatang ternakan itu kita. Jika dia dikata lahirkan ini hidup adalah, kalau dia lahir hidup adalah dia kata halal bagi laki-laki dan tidak halal bagi perempuan. Apa maksudnya? Faham? Ini sekali ayat senang je. Waqalu, lanjutan binatang ni. Binatang mana boleh laki-laki makan, binatang mana boleh perempuan makan. Jadi dia cakap bagi Tuhan, yang ni masalah dia khusus. Orang laki-laki boleh makan, orang perempuan tak boleh makan. Apa yang ada dalam perut binatang, dia mengandunglah apa yang ada dalam perut binatang ternak itu. Jika ia melahirkan hidup,
kalau dia lahir zuhur, dia mengandung, dia lahir hidup, dia kata adalah halal dimakan bagi lelaki, tidak halal dimakan bagi perempuan. Mana binatang tu coy beranak, dia beranak mana kecil kan, anak yang kecil lagi boleh sekolah, siapa boleh makan? Perempuan jangan. Ayo perempuan jangan pada perbanyak hampir tu kata dia. Ni tempat kes dia pula satu-satu dia mencipta agama. Iftaruna Allah kalimah. Semua dia kata ini Tuhan mau, ini kehendak Tuhan. Tuhan tak kata macam tu. Tuhan tak kata macam tu. Dia siapa lagi? Bagi dia pun dia kata naik tu. Kalau dia beranak dia kata kan. Dia kata dan jika dilahirkan mati kata, maka mereka dia kata boleh makan. Laki perempuan boleh makan. Untung dia laki-laki. Laki-laki ni hidup boleh telat, mati boleh telat. Tapi perempuan hidup tak boleh telat, mati yang telat. Boleh faham tak? Siapa buat macam ni? Dia buat macam ni. Tuhan kata tidak melibatkan aku. Sebab Allah rakam Al-Quran macam ni. Benda ni gila-gila ni adalah masyarakat kita. Ada masyarakat kita. Masa tu dia kata, siapa boleh dapat anak laki-laki bagus. Laki-laki pun zaman dulu laki. Kalau orang perempuan, masa tu Nabi kata, wallahi, mana-mana orang perempuan mati di tanah dia hidup, dia syahid tetap masuk syurga. Dia tetap masuk syurga. Nabi kata macam tu. Dan Nabi kata macam tu, jangan kita berbahas lagi. Ustaz, saya nak tanya, adakah anak laki-laki Islam tak Islam? Hentikan bazir masalah. Nabi cakap macam tu dengan hati kata sahabat belum Islam lagi. Don't miss. Jangan buang masa. Mula-mula jangan cakap satu benda yang buang masa. Ustaz, anak laki-laki, kalau anak yang beranak tu anak orang Islam masuk syurga kan? Anak syurga. Kalau anak haji Nabi ni, kalau anak masuk syurga, mana? Jawapan dia Nabi kata semua budak-budak yang mati kecil masuk syurga. Nabi sebut mati kecil, laki-laki perempuan, laki-laki ke perempuan ke, Islam tak Islam sama. Membazir, kalau kita bahas membaziran. Walaupun ada sikit adik mengatakan dia mati atau berapa mak dia, tapi tetap ada adik yang mengatakan dia paling semua. Maka adik Nabi kata ambil laki pun dia akan menjadi pelayan di syurga. Kita sekalipun kalau kita berikan mati jadi pelayan ke syurga, tak ada. Kita nak pelayan di syurga bukan boleh pelayan di pasar malam, no. Nama ada di syurga. Jadi oleh sebab itu ada benda tak perlu kita berbahas banyak. Nazir masa Ramadan. Dalam bab ni cerita berkenaan kedudukan lelaki dan perempuan. Dapat kelebihan makan daging dia. Orang laki-laki perlu makan daging lebih. Orang perempuan tak boleh. Mungkin pasal penyakit ni lah orang perempuan tak suka makan daging. Memang daging kambing. Ini saja awal lah. Apakah boleh jadi masuk lain ni? Mak dia kata bulan mampu nak boleh kan saya nak pergi habis siap. Sa'id bin Musayyib kibar tabi'in. Ustaz hari ni baca slow-slow, ramai tak ada kan? Menceritakan bahawa binatang ternakan ini adalah untuk berhala-berhala. Semua binatang yang disebut ni untuk Tuhan dia. Okey? Binatang ni kena letak di pasal tu India. Hari yang paling dia tak suka dikenangi. Dia kata Tuhan dia kena sembelih. Hari apa? Hari Korban. Masa tu di Sri Lanka dia kebunuh umat Islam di sana. Dari India pada mengganas dengan orang Islam, tidak? Kita ada sikap tu sini. Kita nak boleh ada faham? Bagaimana lagi? Tak tahu ya Allah. Ini semua kezaliman pada pemerintah orang Islam tu yang zalim dulu. Tidak? Dia paling yang buat qalam ajma'in. Sa'id bin Musayyib menceritakan bahawa binatang ternakan ini adalah untuk berhala-berhala mereka. Dalam satu hadis yang sahih marfu daripada mulut Nabi bahawasanya Nabi kata dia tanda dan Sabi'un tanda ada tak apa Dia nampak dia tak apa. Dalam satu hadis marfu daripada Nabi SAW
Maksudnya Amr bin Luhai. Ada gitu kan? Amr bin Luhai adalah orang yang pertama sekali tradisi amalan nazar ternakan untuk beranak. Tulis kat situ. Orang yang mula-mula sekali nazar, ini untuk tuang apa dia? Amr bin Luhai. Kalau dia cerita ni lama dah, betul tak? Jadi dia ni bisa ingat dah apa dia? Dia orang berpengaruh, betul tak? Faham tak dia? Dia asal usul ni dia baik. Dia ni kira baik sangat. Dia punya pengaruh. Satu masa dia rasa boring, semayang tak dapat Tuhan, dia lah yang buat Tuhan, betul tak? Ingat, aku kan kepada dia lah mula-mula. Dia ni orang yang pengaruh di Mekah. Apa kena tahu ni nak main ni? Nabi nak berhadapan dengan otak analogi yang orang di Mekah. Ini otak apa mana? Amr bin Luhai senang macam tu. Jadi tu, bukan senang kepada ni. Dia lah punca semua ni. Ni bukan keturunan lain, keturunan Quraisy. Kan kita dah ngaji dah. Dia lah mula, dia baik, dia orang pengaruh. Syaitan nak pengaruh orang senang je. Dia baik sangat, masuk syaitan habis. Kadang-kadang dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semalam saya didatangi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sampaikan salam untuk saya. Jadi saya mau salamkan semua kepada anak murid. Rasulullah kata sampaikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Itu pun ada juga. Kenapa? Karena dia guru, maka perlu ditaati. Rupa-rupanya syaitan. Kata Bob. Sama bislah tu. Dia kata orang-orang Arab, dia kata melakukan kesemuanya ini dengan kepercayaan bahawa inilah jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Okey? Semua binatang tadi ingat hari ini tak binatang please, boleh berada. Semua binatang itu membuat perantaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buat takarub, boleh. Nak dekatkan diri dengan Allah, dia kata. Dan boleh, dia kata, menghubungkan mereka, dia kata. Tapi dia bila typod lah tu. Oh, share. Dan dia kata, dan boleh menghubungkan, dia kata, mereka dengan Allah Ta'ala. Kita nak berhubungan kita dengan kuat, misalnya depan kita. Kena ada benda tu. Rupanya dah ada dulu lagi. Dan satu orang sini kata, yang orang tahu sebelum tahu tokoh sudah ada tokoh sudah ada sana. Kita punya Tuhan sudah ada sana. Itu dia. Anak kata apa? Kita nak mengaji satu macam apa nak ujar ada buat? Apa nak ujar ada buat? Ini semua sirah Rasulullah yang bagus. Memang tokoh ada kat sana tak nafikan wujud di sana. Ya orang berpusing, tokoh ada, kita ada Tuhan terus itu. Itu susah dengan bahwa Tuhan dulu itu tempat Tuhan dulu. Apa yang kau kata? Apa yang? Kita tak tahu. Tak ada tokoh. Menunjukkan kita jahil ilmu. Sekadang-kadang kita pergi sana sampai di sahabat selfie. Nyata kawan nampak semua pocik. Ayo sudahlah, janganlah ya Allah, sudahlah. Peluang Tuhan bagi kita ibadat ni selalu mahu mengajak kita Tuhan nak jadi hamba yang bagus. Bukan senang kepada tekan api begitu. Hari ini masakan di sini sedang sangat-sangat Allah Akbar. Untuk watak pada kata mereka. Boleh menghubungkan mereka dengan Allah Ta'ala serta boleh memberi syafaat. Dia kata tokoh tu akan beri syafaat kat kita. Gimana? Celah. Itu betul lah, tolong saya tadi. Saya malam-malam tidur, dia main sama saya, dia main sama saya. Apa dia? Aku dah pernah rasa sama tu dah. Bila tidak dia gerak. Celah, dia main dengan main. Itu sapi sudah main. Dia kata apa? Dia suruh cerita. Saya tak apa. Cerita tak boleh. Hari syaitan. Memberi syafaat untuk mereka dan kita sebagai benar firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, Allah kata, Mana'buduhum. Kami bukan semua tokoh. Mereka faham kan? Mana'buduhum. Bila ditanya, terusuk
Sebelum kedatangan Nabi Muhammad dah berlaku dulu dah. Sampai ke Nabi Allah Ibrahim, yang cerdik si Ibrahim, sampai ke Nabi Muhammad. Mana bulu kami tak sembah tokoh-tokoh ni illa kecuali liyuqarribuna, benda ni akan mendekatkan kami ila Allah, kepada Allah Ta'ala, zulfa, mendamping kami dengan Tuhan. Bila kami main takbir, ding ding ding, mangga ubi mani suri, mangga mani jaya mani suri, mani suri. Apa lagi saya baca tu kan? Dia apa lagi? Ini ayat Quran dia disebut. Jadi kita praktik apa dia kata, tak ada, kami bukan nak sembah dia, tapi perantaraan yang diciptakan Tuhan. Dia cerita kata ding sekali dah, tunjukkan apa mak sabi-sabi suatu ding turun, ding mana sila. Dia terasa bermain. Nak cerita waktu hari ini, bagaimana waktu? Okey, insyaAllah Allah takdirkan bulan depan kita nak masuk jenis amalan tilik warahab. Amalan tilik ni memang ada orang kita, betul kan? Tilik nasi, dia tengok, kadang-kadang tengok macam ni, ada orang tengok, kalau lagi pintar boleh, apa? Pergi ke KL lah? Benda ni bukan lawak betul tak mungkin tak? Dia tengok jari berapa anak ada. Dulu saya ada 6 orang anak. Rupanya betul 16 orang anak saya ada. Subhanallah, 16. Bila Ustaz lagi 6 orang. Tengok kan, kita tak nama diri nak kahwin apa 2 ni. Semua benda tu tahu. Bila kita sedar tak sedar, kita pergi semua walaupun cara walau-walau, kita sudah hampir kepada kesyirikan. Kita dah hampir, walaupun cara berlawak-lawak, walaupun kita nampak dia tu cara berlawak, kita sudah masukkan diri kita pada inai terbaik. Jadi insyaAllah bulan depan, kalau Allah izinkan sikit-sikit kita ambil Pak Sirah ni, apa tak ada boro-boro, kita nak faham maksud dia. Dia satu benda yang cerita, nak pergi faham maksud. Allah Ta'ala nak terlibat benda ni tak wujud. Bila orang ngaji, membuka dan praktik di masyarakat kita. Oh, dia potong doa ni, kita tahu tu nama dia Bahirah. Dia potong dia. Oh, yang dahiyah tu, oh, wasilah. Oh, kita tahu ini binatang-binatang yang khusus. Nampak tak? Kadang-kadang banyak-banyak dia lepah, ada sekok, ada dia bagi-bagi pakai bunga. Oh, tu lain pada kita boleh beritahu tu jantan campur dengan semua pina. Itu Tuhan tujuan mengaji. Jadi kita tak rasa plan lepas orang. Macam tu benda ni praktik lepak kita. Cuma kita Allah suruh beritahu bukan lepak, kita kena tahu benda tu datang pada dulu lagi. Maka insyaAllah bulan depan kita tengok Pak Tilik, Pak Amin Ustaz tanda di mana lah dia Pak Amin. Kita tanda di mana mana dia pahami. Wa ya'buduna min dunillah la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulu haula'i subhanallah. Kata kita boleh isi apa boleh kita ambil ayat ni. Ini bukan surat 35 tidak sambung sini. Terima kasih banyak. Kami kan yang boleh semua pada Allah. Salah silapan Ustaz sendiri tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz dapat iklan